Assalamualaikum tuan. Saya Sarjana Saliha binti Ismail Yusof dari Sekolah Menengah Asri Alam Merangi siap untuk ujian kawat kaki kenaikan pangkat staf sarjana RSM tuan. Terima kasih tuan. Arahan dan pergerakan hormat Datuk Di Masjid yang salam. Dan dengar cepat jalan. Hormat Datuk Di Masjid. Hormat kerabat. Hormat. Dua hormat, dua potong, dua maju satu. Dua mundur, dua masuk, dua narik, dua undur satu. Dua hormat, dua potong. Dua pusing, dua angkat, dua maju. Arahan dan pergerakan hormat Datuk Di Masjid yang betul. Dan tengah cepat jalan. Datuk Di Masjid, hormat kerabat. Hormat. Dua hormat, dua potong, dua maju satu. Dua mundur, dua masuk, dua narik, dua undur satu. Dua hormat, dua potong. Dua pusing, dua angkat, dua maju. Assalamualaikum tuan. Selesai menjalani ujian, mohon menjalankan tugas-tugas lain. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Saya Sarjana Anissa Saliha binti Ismail Yusof dari Sekolah Menengah Asri Alam Merangi siap untuk ujian tes kenaikan pangkat staf sarjana RSM tuan. Asas pergerakan pertama tahap 2, siku. Base, sharp, sedia. 1, sharp, 2, sharp, 3, sharp, 4, sharp, up. 5, sharp, 6, sharp, 7, sharp, 8, sharp, up. Asas pergerakan kedua tahap 2, letak bertapak. Base, sharp, sedia. 1, sharp, 2, sharp, 3, sharp, 4, sharp, 5, sharp, 6, sharp, 7, sharp, 8, sharp, up. Asas pergerakan keempat tahap 2, lutut. Base, sharp, sedia. 1, sharp, 2, sharp, 3, sharp, 4, sharp, up. 5, sharp, 6, sharp, 7, sharp, 8, sharp, up. Asas pergerakan kelima tahap 2, sentak tumit. Base, sharp, sedia. 1, sharp, 2, sharp, 3, sharp, 4, sharp, up. 5, sharp, 6, sharp, 7, sharp, 8, sharp, up. Assalamualaikum tuan. Selesai menjalani ujian, mohon menjalankan tugasan lain. Terima kasih tuan. Balutan yang pertama, balutan di lutut. Yang pertama, lipatkan bahagian bawah kain anduf sekiranya kain terlalu besar. Letakkan bahagian segitiga di bahagian perut. Silangkan bahagian kanan dan kiri kain dan ikat buku sila di bahagian atas lutut. Selitkan lebihan kain di bahagian lilitan dan sorokkan ikatan menggunakan bahagian segitiga kain. Seterusnya, balutan di tapak kaki. Letakkan kaki di atas kain andung. Tarik bahagian segitiga kain dan lipatkan bahagian kanan dan kiri kain dengan kemas. Lilitkan kain sekiranya kain terlalu panjang. Ikat buku sila. Selitkan lebihan di bahagian lilitan. Sorokkan ikatan menggunakan bahagian segitiga kain. Seterusnya, balutan di kepala. Lipat kain sekiranya kain terlalu besar. Letakkan bahagian segitiga di belakang kepala. Silangkan bahagian kanan dan kiri kain di bahagian belakang kepala. Ikat buku sila di bahagian dahi. Selitkan lebihan kain. Kemaskan balutan dengan menyelit lebihan kain di bahagian lilitan. Akhir sekali, kaedah merawat kecederaan melecur. Yang pertama, sejukkan bahagian yang melecur dengan mengalirkan air selama 15 ke 20 minit. Seterusnya, tanggalkan pakaian dan barang perhiasan yang dipakai oleh mangsa bagi mengelakkan bengkak. Seterusnya, cuci bahagian yang melecur dengan cermat, lalu balut bagi mengelakkan berlakunya jangkitan bakteria. Jangan sesekali menanggalkan benda yang melekat pada bahagian melecur. Jangan sapukan krim dan minyak dan jangan pecahkan gelembung. Akhir sekali, dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Yang pertama, simpul manuk. Lilitkan tali pada kayu sebanyak 2 kali. Pastikan tali bersilang. Masukkan hujung tali ke bahagian belakang silangan tali. Ketatkan dan kemaskan simpulan. Simpul manuk digunakan untuk mengikat tali pada kayu atau balak. Ia juga digunakan untuk mengikat hujung pancang khemah. Seterusnya, simpul tindih kasih. Bentukkan nombor 6 menggunakan hujung tali pertama. Masukkan hujung tali kedua ke dalam bulatan dan pusing di bahagian tangkai. Masukkan hujung tali kedua ke dalam bulatan. Kemaskan dan ketatkan simpulan. Simpul tindih kasih digunakan untuk membuat gelong untuk kerja-kerja menyelamat. Ia digunakan untuk menarik keluar mangsa yang pingsan dan menaik dan menurunkan usungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak akan kongsikan dengan pendengar semua tentang belas kasihan. Belas kasihan didefinisikan sebagai rasa sedih atau simpati terhadap orang yang dizalimi.
Dalam Islam, belas kasihan merupakan sifat terpuji Rasulullah yang harus dicontohi oleh setiap individu. Belas kasihan boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama, belas kasihan terhadap sesama Muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang, bersimpati dan berbelas kasihan adalah seperti satu tubuh badan. Jika satu anggota badan mengadu sakit, maka seluruh badan turut merasai sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belas kasihan sesama Muslim dapat dilihat pada bulan Ramadan. Setiap Muslim diwajibkan untuk berpuasa tidak kira status kehidupan mereka sama ada kaya atau miskin. Kewajipan ini mengajar kita apa itu rasa kesusahan dan keperitan yang dirasai oleh golongan fakir miskin. Seterusnya, belas kasihan terhadap masyarakat bukan Muslim. Islam menggalakkan kita untuk bersedekah kepada golongan yang memerlukan sama ada Muslim ataupun tidak. Kita haruslah membantu mereka yang memerlukan walaupun berbeza agama. Sedangkan Rasulullah sendiri membantu mereka, kenapa kita tidak perlu membantu mereka? Sebagai contoh, Ustaz Abid Liu yang memberikan sedekah terhadap golongan yang memerlukan tidak kira agama dan bangsa. Akhir sekali, belas kasihan terhadap haiwan. Haiwan juga berhak merasai apa itu kasih sayang. Kita haruslah menghargai haiwan dengan belas kasihan. Begitu juga dengan anjing dan khinzir. Walaupun haiwan tersebut dikategorikan sebagai haiwan yang haram, kita dilarang menzaliminya dan perlulah menghargainya seperti haiwan lain. Contohnya, terdapat beberapa institusi yang mengkorbankan tenaga dan harta demi memelihara haiwan terbiar. Kesimpulannya, kita haruslah berbelas kasihan terhadap semua makhluk Allah, tidak kira sesiapa pun. Itu saja daripada Ana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.